Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Juni. Lapan kematian dan 528 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 8 kes kematian, 528 kes positif baru dan 1 kluster baru COVID-19, kluster Samudra di Sandakan, dilaporkan di Sabah hari ini. Ini merupakan kes kematian tertinggi direkodkan di Sabah sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 8 kes itu, 5 kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan, 2 kematian di Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Wanita dan Kanak-kanak di Kota Kinabalu, serta 1 kematian di Hospital Tuaran. Ini menjadikan kes kematian di Sabah meningkat kepada 82 kes. Sementara itu, 1 kes kematian dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan dengan 19 kes positif baru. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan media petang tadi memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Penjara Tawau dan kuartus Penjara Taman Ehsan Tawau ditamatkan pada 25 Oktober ini sebagaimana yang dijadualkan. Ia berikutan tiada lagi kes aktif direkodkan di Penjara Tawau. Manakala hanya 2 kes di kuartus Penjara Taman Ehsan yang sedang menerima rawatan. Bagaimanapun, lokaliti itu masih tertakluk dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang kini dikuatkuasakan di seluruh Sabah. Kita ikuti perkembangan harian COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Kerajaan Negeri telah mengemukakan permohonan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah. Sebarang cadangan memperkenalkan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat bergantung kepada perkembangan semasa pandemik ini. Permohonan itu mengambil kira kes COVID-19 yang masih tinggi di Sabah. PKPB yang dilaksana di seluruh Sabah berkuat kuasa bermula 13 Oktober dan akan tamat pada 26 Oktober ini. Sebenarnya jawapan dia simple, Kerajaan Negeri Sabah telah mengemukakan permohonan perlanjutan PKPB ini kepada pihak MKN untuk kelulusan memandangkan kes COVID di negeri ini masih terlalu tinggi. Yeah? Well, we will consider each and every development that comes our way. Obviously, if you look at it, the figures are still very high. And it is important that we take that into considerations and feed the information accordingly to the MKN to make better decision. To make means we can either reduce the condition or add more conditions. Katanya, setakat ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah adalah 10,396 kes, di mana 4,482 pesakit telah sembuh dan 5,830 pesakit masih menerima rawatan di hospital di seluruh Sabah. Daripada 528 kes positif baru hari ini, kes tertinggi sebanyak 228 kes dilaporkan di Kota Kinabalu dengan 140 kes adalah daripada kluster Penjara Kepayan. 6 daerah tidak mencatatkan sebarang kes baru hari ini. Tongod masih dikategorikan zon hijau. Kluster baru iaitu kluster Samudra di Sandakan membabitkan Taman Perumahan Samudra di Sandakan dengan 8 kes. Datuk Seri Masidi berkata, bilangan kes yang tinggi di Tawau dan Sempurna adalah hasil keputusan ujian yang tertunggak sebelum ini. Sampel tertunggak dalam rekod kita ialah 12,300
Tetapi ini adalah campuran kepada sampel tunggakan dahulu dan juga kes-kes ataupun hasil atau sampel ujian baru yang baru dihantar untuk analisa. Saya melihat angka ini dalam dua aspek. Pertama, memang ada sampel yang tertunggak untuk menunggu hasil ujian. Tapi dalam masa yang sama juga, jumlah sampel yang tertunggak ini adalah cerminan kepada usaha Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk menjalankan ujian di kawasan yang lebih luas dan melibatkan lebih ramai rakyat di negeri Sabah. Dan inilah yang menyumbang atau sedikit sebanyak menyumbang kepada jumlah sampel tertunggak yang tinggi. Kerajaan Sabah merakamkan penghargaan kepada pelbagai pihak termasuk Yayasan Petronas kerana menderma peralatan perubatan dan peralatan perlindungan diri PPE berjumlah 2.5 juta ringgit kepada hospital-hospital kerajaan di Sabah. Sebuah syarikat tempatan pegagau aquaculture Sdn Berhad juga telah menyumbang RM100,000 kepada tabung bencana negeri Sabah dan cek untuk tujuan itu telah pun kita terima. Beliau turut menjelaskan mengenai kedudukan pusat kuarantin di Papar. Pusat kuarantin dan rawatan COVID PKRC di Pulau Apul sudah pun beroperasi. Ya, dia bukan lagi soal hendak atau dicadangkan untuk ditubuhkan. Dia sudah beroperasi dan digunakan oleh Jabatan Kesihatan sebagai tempat kuarantin pesakit COVID bagi stage 1 dan 2. Maklumat lanjut boleh kita peroleh daripada pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan COVID daerah, yakni pegawai daerah sendiri. Dan kedua, Dewan Datuk Salih Sulong telah pun digazetkan sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID PKRC, ya, dan sedang dalam tindakan untuk penyediaan keperluan yang diperlukan bagi membolehkan ianya beroperasi. Katanya, tiada had umur dikenakan bagi pesakit kritikal ke wad ICU dan untuk penggunaan ventilator. Semua peringkat umur yang memerlukan rawatan rapi akan dimasukkan kepada ICU dan juga kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan semasa dalam tempoh rawatan. Katanya, 27.6% kes COVID-19 di Sabah adalah asimptomatik atau tidak bergejala. Katanya, selain di kluster sedia ada, kes COVID-19 berlaku di semua daerah, termasuk kediaman dan tempat kerja serta kawasan tumpuan awam. Jawapannya ialah semua daerah di Sabah mencatatkan kes COVID-19. Ya. Kes COVID ini sememangnya berlaku dalam komuniti. Contohnya komuniti di taman perumahan, di kampung-kampung, di pasar, di kawasan penempatan, di penjara, di tempat kerja, dan juga di kluster seperti di Sempurna, iaitu kluster Selamat, ya, dan juga kluster Inai di Kudat. Kerajaan negeri mencadangkan agar semua yang mendapat permit rentas sempadan bagi tujuan yang dibenarkan hendaklah mematuhi SOP yang ditetapkan bagi membendung penularan virus itu. Menurut Datuk Seri Masidi, menerusi peruntukan RM50 juta kerajaan negeri dan RM50 juta lagi dari Kerajaan Persekutuan, RM26.7 juta telah disalurkan bagi tujuan bakul makanan kepada 25 daerah di Sabah. Peruntukan akan disalurkan dari masa ke semasa bergantung kepada keperluan sebenar, selaras dengan sasaran penerima bantuan bakul makanan yang ditetapkan. Peruntukan ini setakat ini secara puratannya ialah sekitar 1 juta untuk satu daerah, ya, mengikut kepadatan masalah COVID yang dilaporkan. Dan
peruntukan ini akan digunakan untuk pembelian bantuan makanan oleh pengerusi jawatan kuasa COVID daerah, ya, yang dimengerusikan oleh pegawai daerah. Dan terserahlah pada jawatan kuasa ini serta pegawai-pegawai yang terlibat bagaimana pembelian barangan makanan yang diperlukan dan juga penyaluran makanan atau bantuan makanan tersebut kepada yang layak dan memerlukan. Dan sebagai tambahan juga, seperti mana yang telah pun dinyatakan lebih awal, Kerajaan Pusat juga telah top up 50 juta lagi kepada negeri Sabah bagi tujuan yang sama. Saya ingin memaklumkan bahawa peruntukan ini tidaklah digunakan sekaligus, ya. Penggunaannya adalah bergantung kepada keperluan dari masa ke masa dan mengikut tata cara keuangan yang diamalkan di Sabah. Pandemik COVID-19 dijangka turut memberi implikasi ke atas kadar pengangguran di Sabah tahun ini. Tapi saya pikir sudah pasti kalau kita melihat kesannya di seluruh negara, kita telah dimaklumkan bahawa hampir 800,000 rakyat Malaysia telah kehilangan kerja semasa pandemik ini. Dan saya pikir Sabah tidak terkecuali daripada masalah kehilangan kerja atau unemployment ini terbit daripada pandemik dan lain-lain tindakan yang mengakibatkan sektor ekonomi kita tidak berfungsi seperti biasa. Menurut laporan Employment Outlook the first quarter of 2020 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso, kehilangan pekerjaan di negara ini merangkumi negeri Sabah telah meningkat 42%. Jawatan Kuasa Pemulihan Industri Pelancongan akan ditubuhkan. Jawatan Kuasa Pemulihan Industri Pelancongan Negeri akan ditubuhkan bagi merangka strategi pemulihan industri pelancongan yang terjejas akibat COVID-19. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, jawatan kuasa itu akan dianggotai semua wakil penggiat industri pelancongan bagi membincangkan serta merangka strategi pemulihan industri pelancongan Sabah. Beliau berkata demikian dalam sesi perjumpaan dan perbincangan bersama penggiat industri pelancongan di Wisma Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu semalam. Antara isu yang dibincangkan adalah peruntukan kerajaan untuk membantu industri pelancongan, kebajikan pekerja yang terkesan akibat COVID-19 dan masalah yang membabitkan industri terbabit. Hasil perbincangan itu antara langkah yang diambil termasuk bekerjasama dengan beberapa agensi berkaitan untuk memperhalusi pandangan yang dikemukakan oleh penggiat industri pelancongan. Ia termasuk bantuan yang akan disalurkan kepada mereka. Sementara Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkwai memaklumkan jawatan kuasa pemulihan itu dijangka akan mengadakan mesyuarat pertama pada minggu depan. Beliau turut diberi kepercayaan untuk mempengerusikan mesyuarat pertama yang bakal membincangkan pelan tindakan strategik untuk memperkasa industri pelancongan yang terjejas berikutan impak wabak COVID-19. Angkatan Tentera Malaysia akan membantu memantapkan kawalan keselamatan di pantai timur Sabah. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menghantar bantuan 2 pelatun tentera dan 18 bot bagi memantapkan kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, SKOM, Datuk Ahmad Puan Osman berkata, perkara itu dimaklumkan Panglima ATM General Tan Sri Effendi Buang dalam satu sidang video kemarin. Katanya, apabila ada tambahan anggota bertugas serta aset keselamatan, operasi akan dilaksanakan mengikut kesesuaian berdasarkan ancaman militan
serta kumpulan penculik untuk wang tebusan selain menangani kemasukan pendatang haram yang terdedah COVID-19. Menurutnya, ketika ini terdapat hampir 1,000 anggota keselamatan terlibat dalam operasi cegah parti di lautan dan daratan, sekatan jalan raya serta pusat pemeriksaan daratan. Eskom mengenal pasti 70 kawasan tumpuan pendatang haram menyusup masuk melalui Sandakan, Lahadatu, Sempurna, Kunak serta Tawau. 42 kapal serta bot ronda telah diatur gerak untuk memantau di perairan terbabit, katanya. Dalam pada itu, Ahmad Fuad berharap kerajaan dapat mempertimbangkan permohonan Eskom untuk menambah aset udara bagi meningkatkan rondaan keselamatan di S-Zone. Beliau turut memberi amaran keras kepada tekong darat agar tidak melakukan penyeludupan pendatang asing tanpa izin, rokok maupun syabu di kawasan S-Zone. Sebuah gudang perabot musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kerugian dianggarkan 5 juta ringgit. Kebakaran dipercayai berpunca litar pintas. Gudang perabot Chan Furniture di Jalan Lintas Kepayan musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran itu pada 6.33 pagi dan menggerakkan 2 jentera FRT, 1 lori tangki dan 1 kenderaan utility bersama 20 pegawai dan anggota. Selain sebuah gudang perabot, kebakaran turut melibatkan 1 blok bangunan yang mempunyai 5 lot kedai 2 tingkat yang terbakar 70%. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada 10.26 pagi. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita BTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.